TV KPM. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera kepada semua yang menonton. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2020. Terlampau teruja nampaknya. Maklumlah, kertas peperiksaan SPM masih lagi berjalan dan kita ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik yang masih lagi menanti kertas-kertas peperiksaan yang seterusnya. Baiklah, Nisa ingin ingatkan kepada semua di luar sana, tidak kiralah sama ada anda murid-murid yang telah kembali ke sekolah ataupun yang akan kembali ke sekolah atau seluruh rakyat Malaysia secara amnya untuk sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, basuh tangan dengan kerap dan sanitasi tangan anda apabila perlu. Seperti biasa, di Road to Success kita akan mengulang kaji atau melakukan pecutan akhir atau menyediakan tips-tips untuk adik-adik yang akan menduduki SPM 2020. Hari ini kita akan berbincang atau mengulang kaji subjek sains rumah tangga kertas 1. Jadi untuk adik-adik di luar sana, kekal fokus selama 1 jam 30 minit kami bersiaran dan jom kita berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita saksikan profil ini. Baiklah, kita ingin mempersilakan Cikgu Farhana daripada SMK Sungai Ramal. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu sihat, Alhamdulillah. Sihat. Bersemangat. Maklumlah, anak-anak murid Cikgu akan mengambil peperiksaan ini hari Isnin. Betul. Macam mana perasaan Cikgu? Gementar sebab di antara paper yang last sekali. Ya. So, cikgu pun sama-sama pelajar pun buat yang terbaik lah. Ya, insya-Allah. Dia dah penghujung-penghujung ni, Cikgu. Betul. Jadi dia macam, alamak, debaran tu lain macam. Ya. Dan Betul. hari Isnin ada banyak kertas peperiksaan yang lain juga. Tinggal lagi, kalau sekolah saya tinggal lagi 2. Tinggal lagi 2. SRT dengan ekonomi saja. Ya, jadi kita ingin ucapkan selamat maju jaya. Diharapkan selama 1 jam 30 minit ni kekal fokus, ambil nota, sediakan pen dan kertas. Tidak kiralah sama ada adik-adik yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi ataupun yang di rumah, seluruh rakyat Malaysia ambil tips ataupun nota yang cikgu nak kongsikan sepanjang episod kita hari ini. Kita akan bersama-sama dengan adik-adik daripada SMK Sungai Ramal. Sebentar lagi, sebelum tu cikgu, jom kita ke meja sana untuk kita kongsikan kepada para penonton sekiranya anda perlu membuka pelitup muka anda. Silakan cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda dengan baik. Sekiranya masih bersih, boleh gunakan bekas seperti yang ini. Cikgu ada bekas yang lipat tu lebih kecil untuk dimasukkan di dalam beg. Simpan elok-elok dan boleh digunakan kembali sekiranya masih belum kotor dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor, bawa mask lebih supaya kita tidak ulang pakai yang kotor tu kan, cikgu, kan? Bahaya. Jom cikgu, kita sanitasi tangan kita sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana sebentar lagi kita akan berkenalan dengan adik-adik daripada SMK Sungai Ramal. Jom cikgu, kita panggil mereka. Rakan-rakan daripada SMK Sungai Ramal, adakah mereka sudah bersedia untuk kita? Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hai. Macam mana adik-adik yang akan mengambil, mereka semua ni akan mengambil kertas peperiksaan ke? Betul. Ya. Jadi macam mana perasaan semuanya? Okey? Okey Tak sabar je. sebenarnya. Kan? Kertas kelas. Tetapi di dalam hati berdebar-debar. Okey, adik-adik, nanti di sekolah jangan lupa untuk mengamalkan norma baharu di mana apabila kita jumpa guru-guru kita, jangan lupa letak tangan di dada. Jom ikut Nisa, letak tangan di dada. Dan kita ucapkan Assalamualaikum, cikgu, ataupun salam sejahtera, cikgu. Ya, terima kasih. Baiklah, kita akan kembali kepada rakan-rakan kita sebentar lagi. Sebelum tu, kita ada video khas untuk penonton semua, pandangan calon mengenai subjek ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Bagi saya, subjek SRT, kita perlu kumpul sebanyak mungkin markah kertas kerja khusus atau kertas 2 sebanyak 30%. Bagi topik yang susah seperti jahitan, tips saya ialah memperbanyakkan latihan
jahitan sehingga kita mahir. Tips untuk skor kertas SRT ni mudah je. Banyakkan membaca, banyakkan membuat latihan. Semoga kita semua berjaya. Good luck guys. Didik TV KPM. Ya, itu dia. Cikgu, ada yang kata subjek ini peluang untuk mereka mengumpul markah. Betul. Betul, senang ke subjek ni, cikgu? Senang sebenarnya, cuma pelajar ni dia banyak ambil mudah. Ya. Sebab sebelum ni mereka ada kertas 2 Ya. yang dah start daripada tingkatan 4 lagi. Okey. Jahitan dan juga masakan masa tingkatan 5. So sepatutnya diorang dah ada lebih kurang 30% carry mark. Okey, so untuk kertas 1 ni mereka perlukan sekurang-kurangnya 40 markah untuk dapat A. Sekurang-kurangnya 40 markah lagi untuk betul. dapat A. Jadi apa pun rakan-rakan di luar sana jangan ambil mudah walaupun rasa senang atau rasa boleh skor ni, boleh A++ atau A1, A2 macam mana grade sekarang cikgu kan. Jadi jangan ambil mudah, kalau boleh skor sebanyak yang mungkin tu lebih baik. Bukan setakat kita target kepada markah minimum sahaja iaitu 40 markah. Maklumlah daripada kertas 2 dah ada, kalau dah ada 30 markah minimum 40 markah tu di kertas 1. Kalau kertas 2 markahnya sikit, di kertas 1 kena lagi banyak. Jadi apa-apa pun jangan ambil mudah. Hari ini adalah peluang adik-adik untuk mengambil sebanyak mungkin informasi, input, ilmu, tips dan pelbagai lagi yang Cikgu Farhana akan kongsikan bersama dengan kita. Baiklah cikgu, selain itu saya nak tanyalah. Sebenarnya sains rumah tangga ni saya tertanya-tanya, mungkin ada yang sama dengan saya, mungkin tidak begitu mengerti ataupun memahami silibus terbaru. Betul ke sains rumah tangga ni belajar masak-masak je cikgu? Betul, tapi ada benda yang diorang belajar juga. Ya. Okey, contohnya macam menjahit. Ya. Okey, berkaitan dengan sumber keluarga, tempat kediaman, pemakanan dan juga makanan dan juga penyajian makanan. Penyajian makanan. Jadi bukan memasak semata-mata, lebih bukan. daripada itu. Sebab itu dipanggil sains rumah tangga. Ya, betul. Dia lebih daripada itu. Kalau boleh tengok di skrin anda semua, kita dapat lihat pelajar-pelajar, ada yang di dapur, ada yang menjawab kertas peperiksaan dan sebagainya. Yang ini menjahit cikgu ya? Ya, betul. Menjahit. Cantiknya jahitan. Saya suka orang pandai menjahit ni. Kalau pandai menjahit zaman sekarang ni untung sangat-sangat. Cikgu, saya ada lagi satu saya tertanya-tanya. Kertas peperiksaan sains rumah tangga kertas 1 ni objektif ya? Dia tak ada objektif, dia struktur. Struktur A dan juga B. Ya. A 50 markah, B pun 50 markah. Nanti saya akan terangkanlah. Okey, saya pula yang macam nak ambil peperiksaan ni. Berapa markah. Jadi yang di rumah kekal bersedia dengan mata pelajaran kita pada hari ini, boleh sediakan pen dan kertas kerana kita akan berehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Road to Success SPM 2020 di mana hari ini kita akan mengulang kaji mengenai sains rumah tangga kertas 1 yang mana peperiksaan ini akan berlangsung pada Isnin 22 Mac 2021. Baiklah, sekali lagi kita ingin berkenalanlah dengan rakan-rakan yang Nisa telah sebut awal first block kita tadi, iaitu rakan-rakan daripada SMK Sungai Ramal. Jom kita berkenalan. Siapakah yang ada dengan kita pada hari ini? Jom kita start dengan Putri Nur Sarah. Silakan perkenalkan diri. Suaranya tidak kedengaran. Hello? Ya, silakan. Nama Puteri Nur Sarah Binti. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya, kita berkenalan dengan Pak Iza. Baik. Ya. Okey. Seterusnya, Najihah ya. Terima kasih. Seterusnya, silakan Daniel. Hai, nama saya Muhammad Daniel Takif bin Muhammad Najam dari SMK Sungai Ramal. Terima kasih. Silakan Samantha.
Selamat sejahtera. Nama saya Samantha Nazan. Saya dari SMK Sungai Remar. Terima kasih. Dan yang terakhir sekali, Nabil, di manakah wajah anda? Nabil tak pasang kamera. Dia ada masalah teknikal. Oh, Nabil ada masalah teknikal di bahagian sana. Tidak mengapa, itu nanti kita akan berkenalan dan berjumpa dengan beliau. Silakan cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Okey, saya mulakan dengan format pentaksiran SRT. Okey. Jenis item yang akan ditanyakan adalah respon terhad dan respon terbuka. Okey, dia ada dua bahagian ya, bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A 20 soalan berstruktur. Okey, markah dia 50 markah dan pelajar perlu jawab semua soalan. Okey. Bahagian B 4 sahaja soalan. Okey, juga membawa kepada 50 markah. Okey. Dan pelajar kena jawab semua soalan juga. Okey. So campur 2 markah akan jadi 100 markah. Okey. Cadangan untuk masa menjawab, okey, kita diberikan 2 jam 30 minit. Memang sangat-sangat panjang ya. Okey. So pelajar kena betul-betul betulkan menggunakan masa. Okey, alat tambahan pelajar kena bawa kalkulator saintifik sebab ada soalan kira-kira. Okey. Dan juga seperti biasa alat tulislah. Okey, dan tarikh peperiksaan tak lama lagi 3 hari, 4 hari saja lagi. Isnin minggu depan petang. Tentang ngantuk ni lah petang. 2 suku hingga 4.45. 2 suku hingga 45. Jadi pelajar kena bersedia supaya tidak mengantuk dan sebagainya betul. pada waktu tersebut. Okey. Okey, kita masuk ke bahagian A ya. Okey, tadi cikgu dah terangkan 20 soalan, 50 markah. Masa yang dicarakan 60 minit dan jawab semua soalan. Okey, kita masuk kepada soalan 1. Selalunya soalan 1 ni dia selalunya akan mula dengan definisi. Baik. Okey, ataupun menamakan grafik bergambar. Okey, antara dua lah. Okey, so pelajar kena hafal lah dan ingat definisi. Okey, contoh soalan. Okey, ini jenis grafik bergambar lah. Ya. Okey. Rajah 1 menunjukkan alat yang digunakan untuk mengambil ukuran badan dan mendraft pola. Okey. Rasa-rasanya tahu tak apa dia? Yang X tu saya tak pasti. Y? Yang Y tu pembaris sesiku ke nama betul. dia? Ya, betul. Betul. Dan Okay, Z tu macam pita pengukur je, cikgu. Okey, kita tanyakan pelajar kita. Kawan-kawan okay, boleh tak tolong jawab? Nisa? Betul ke apa yang Nisa jawab? Yang gambar X, Y X, dan Z. Siapa Y nak jawab? dan Yang X tu gambar apa? Siapa tahu? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Najihah, sila. Okey, Najihah. Kita ukur. Dia jawab macam lebih kurang sama je dengan saya. Okey. Okey, kita tengok jawapan dia. Kita tengok jawapan. Okey, betul. X adalah pembaris lengkung sebab kita nampak lengkung. Okey, Y pembaris sesiku dan X adalah sikit lagi. Betul lah, pita ukur tapi kena betul-betul lah. Ya. Tulis tu kena betul, kotak dia boleh jadi salah. Okey. Okey, kita tengok soalan kedua. Okey, ini adalah soalan berbentuk fakta. Okey, selalunya dia ada kata tugas, contoh, senaraikan, nyatakan, lengkapkan dan sebagainya. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, rajah 2 menunjukkan bijirin dan hasil bijirin. Kita tengok kat sini, P ni apa? Jagung. Jagung. Q adalah pasta. Pasta. Dan R adalah tepung. Beras. 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 Okey. Okey, soalan dia berdasarkan rajah 2, nyatakan cara yang betul untuk memilih PQRS. Macam mana kita nak memilih bijirin ni? Memilih bijirin ya. Boleh teka. Okey, kita buat bantuan daripada tanyalah pelajar. Kawan-kawan. Siapa nak jawab? Daniel boleh jawab. Okey, Faiza. Faiza, silakan. Okey.
Betul ke Faizal jawapan dia? Sama-sama dengar dia. Okey, kita tengok KP segar. Of course lah kita pilih jagung kenalah segar. Okey, Q masih utuh, pasta tu masih utuh. Okey, tidak berderai. Okey, R kering untuk beras. So betul lah jawapan dia. Okey, baik. Kita tengok contoh soalan 3. Okey, ini adalah contoh soalan berbentuk konvensional ataupun simbol. Okey, dekat SRT ni dia cuma ada 2 je bab, iaitu tanda pola dekat bab jahitan dan pakaian dan juga bab keusahawanan, logo-logo agensi. So pelajar kena ingat tanda pola dan juga logo agensi. Banyak tapi cikgu rasa pelajar boleh ingat sebab masa amali kertas 2 memang benda ni ulang-ulang. Diulang-ulang. Okey, tak mungkin tak ingat. Okey. Kita tengok pada soalan. Rajah 3 menunjukkan logo agensi yang membantu pembangunan usahawan. Okey. Kita tengok logo pun dah ada jawapan dia kan? Ya, cuma betul. nak tahu apa nama dia. Okey. Kat sini siapa boleh tolong bantu jawab? Siapa boleh bantu? Samantha, silakan. Okey, Samantha. Samantha tak turn on mikrofon. On microphone. Okey. Terkejut dia. Silakan. Okey. Jawapan dia? Jawapan dia Small Medium Enterprise Development Bank Berhad. Okey. Kita tengok jawapan dia. Okey, betul. Betul. Small Terima kasih, Samantha. Medium Enterprise Development Bank Berhad. Satu markah je. Kalau salah je, kosong. Jadi tak boleh dirugikan di situ. Hati-hati. Ya. Okey. Okey, seterusnya kita ke soalan nombor 4. Okey, ini adalah soalan berbentuk langkah-langkah ataupun urutan. Okey, pelajar kena ingat. Okey, antara bab yang bertanyakan pasal langkah-langkah atau urutan ni, okey, dalam tingkatan 4, langkah menyelesaikan masalah, okey, langkah menyediakan bajet, okey, proses pencernaan dan penyerapan, okey, dan juga prosedur memulakan perniagaan. Macam soalan sebelah ni adalah soalan daripada keusahawanan lah, perniagaan. Okey, kita bacakan soalan. Rajah 4 di bawah menunjukkan carta alih bagi prosedur memulakan perniagaan. Okey, lengkapkan carta alih itu. Okey. Yang pertama dia dah bagi kan? Okey. Yang 2, 3 dan 4. Okey, memerlukan jawapan. Okey, siapa boleh tolong cikgu? Siapa boleh tolong? Nabil yang baru muncul nak jawab ke? Nabil. Silakan Nabil. Jangan lupa buka fungsi mikrofonnya ya. Okey, siapa nak jawab? Silakan Nabil. Selepas membuat perancangan, apakah langkah seterusnya? Okey. Siapa nak jawab? Cuba Daniel. Nabil tadi suaranya tidak kedengaran. Cuba Daniel. Daniel boleh... Suara tak dengar. Biasa jawab. Daniel boleh bantu. Nombor 1 boleh. Ya, teruskan. Nombor 1 mendaftarkan perniagaan. Ya. Nombor 2 memohon lesen perniagaan. Ya. Nombor 3 mendapatkan modal perniagaan. Okey. Terima kasih Nabil. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, betul mendaftarkan perniagaan. Dah rancang kita daftar. Okey, yang ketiga memohon lesen perniagaan. Okey, bukan boleh main pacak je. Okey, dan akhir sekali mendapatkan modal perniagaan. Okey, Betul jawapannya. Daniel masa PKP dia ada buat bisnes. Ya. Cuba tanya bisnes apa? Bagus rakan-rakan kita. Boleh beritahu tak bisnes apa? Daniel nak kongsikan bisnes apa yang PKP. Daniel lakukan? Bisnes apa? Jual air. Jual air. Okey. Alright. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 5 ni, okey, dia lebih kepada bentuk peta pokok. Tahu kan bentuk peta pokok macam mana? Okey, dia macam pokok lah. Dia akan beranak pinak kan? Okey. Selalunya soalan yang akan ditanyakan termasuklah dalam bab sumber manusia dan bukan sumber manusia. Okey, klasifikasi fabrik, klasifikasi nutrien dan juga bab penyajian makanan tingkatan 5.
Okey, sebelum tu cikgu nak tunjukkan. Okey, ini adalah jenis-jenis pastry. Okey. Yeah. Okey, di sini adalah cream puff. Okey, ini adalah tart buah dan ini adalah baklava. Pernah rasa tak sebelum ni? Saya baklava pernah rasa. Yang Pernah lain-lain rasa? tu setiap hari rasa. Setiap hari rasa. Okey, kita nak tengok Okey. Kita tengok soalan dulu. Okey, Rajah 5 menunjukkan carta klasifikasi sebahagian pastry. Okey, pastry ni sebenarnya banyak jenis. Ya. Kita panggil pastry. Tapi sebenarnya dia banyak jenis. Okey, kat sini dia cakap X ni apa nama jenis pastry dia? Tart buah-buahan macam dekat gambar ni. Okey, cream puff. Tu dia dan juga baklava. Okey, semua ada kat sini contoh dia. Okey, soalan dia berdasarkan Rajah 5. Okey, nyatakan pastry tersebut. Okey. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Silakan Daniel. Oh, Daniel aktif sungguh hari ni. Okey, teruskan. X tu pastry rapuh. X pasti Y. rapuh. Y Y pastry shoe. shoe. Z pastry filo. Pastry filo. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul ke jawapan Daniel? Okey, betul. Pastry rapuh. Okey, pastry shoe dan juga pastry filo. Okey. Kalau orang biasa ni cikgu, pastry je semua. Janji sedap. Betul. Okey. Okey, kita masuk ke contoh soalan 6. Okey. Ini lebih kepada dia akan bertanya lebih kepada ciri-ciri. Ya. Okey, ciri-ciri selalunya dia akan sentuh topik macam ciri fabrik, ciri usahawan, kriteria pemilihan sayur, daging dan ikan. Okey, dan juga ciri hasil masakan. Semua ni cover bab tingkatan 4. Okey, kalau kita tengok sini, Nisa rasa ni ciri apa? Ciri apa? fabrik cikgu ya? Betul. Saya rasa ciri fabrik. Ciri fabrik. Okey. Rasa-rasa fabrik apa? Baju seragam sekolah. Seragam sekolah. Kita selalu pakai fabrik apa? Apa namanya? Saya nak minta bantuan lah. Minta bantuan. Minta bantuan. Okey, Najiha boleh? Najiha boleh tolong Nisa. Apakah Rajah ciri 6 tu apa fabrik? tu? Ciri pakaian sekolah. Seperti yang kita lihat di skrin. Fabrik apa dia pakai? Najiha? Siapa boleh tolong Najiha? Sementara Angkat tangan, Faiza. Faiza. Silakan Faiza. Faiza. Okey, Faiza apa dia? Pertama, jenis yang pakai. Yang kedua, mudah renyok. Ketiga, pengalir haba. Okey. Kita lihat. Kita tanya ciri tapi dia bagi jawapan. Tak apalah. Okey. So, selalunya baju sekolah kita guna fabric cotton. Sebab kenapa cotton? Sebab cikgu tunjukkan jawapan ni. Yeah. Kenapa cotton? Macam saya Tadi pakai Faiza cotton bagi sekarang. tahu saya. Tadi Faiza bagi tahu saya sebab dia tak panas. Betul, tak panas. Lagi? Selesa. Selesa. Lagi satu agak-agak? Mudah gosok. Mudah gosok. Mudah gosok. Ya, betul ke tidak? Mudah renyuk. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, berdasarkan Rajah 6 menyatakan ciri-ciri fabrik itu. Okey, selesa. Betul. Ya. Okey, mudah renyuk. Betul. Ya. Dan pengalih haba yang baik. Dekat-dekat lah yang tadi dekat lah, tak panas tadi tu. So, sebenarnya kalau kita tak tahu jawapan pun, kita tahu sebab kita pernah pakai. Ya. Okey. Terima kasih Faiza. Tolong Nisa jawab tadi. Okey, jawab apa? Markah, 3 markah. Senang tak? Senang kan? Itu pun pelajar ambil mudah. Ya. Okey, kita pergi ke soalan 7. Okey. Soalan 7 ni, okey, dia lebih kepada bab masakan dan juga jahitan lah. Okey. Antara bab yang disentuh seperti bab jahitan, tingkatan 4, bab masakan, selalunya haba kering dan juga haba lembap lah. Okey, kita terus kepada soalan. Okey. Rajah 7 menunjukkan pola badan hadapan. Okey, hari tu ada kan belajar pola badan hadapan dekat program akhir hari tu tak silap. Ya. Okey. So ini adalah pola badan hadapan. Okey, dia tanya, okey, berdasarkan Rajah 7, okey, nyatakan 2 kaedah
untuk memindahkan tanda pola X ke fabrik X dekat sini. Okey. Pelajar semua tahu X ni adalah garisan pemadan. Agak-agak Nisa tahu tak untuk apa garisan pemadan? Saya tak pasti cikgu, Tak pasti, tapi nampaknya cikgu. seperti bahagian leher je. Ya, bahagian leher. Ya. Dan sebenarnya X ni adalah tanda Tanda tengah bukan cikgu? tanda okey. Tak apalah, kita teruskan Tak apalah, soalan dulu. nanti kita Okey. kongsikan. Okey, berdasarkan Rajah 7, nyatakan 2 kaedah untuk memindahkan tanda pola X ke fabrik. Okey. Pelajar boleh bantu cikgu? Ada nak jawab? Siapa yang belum jawab lagi? Silakan Najihah. Najihah. Najihah angkat tangan. Okey. Najihah boleh cakap kuat sikit ya? Tak dengar Najihah? Okey, kita tengok jawapan. Ya. Okey, yang pertama kapur tukang Kapur, saya dengar jahit. tadi sebut kapur. Okey, kapur tukang jahit. Perasan tak kapur tukang jahit yang kala-kala tu? Yang bentuk segitiga tu cikgu ya? Bentuk macam segitiga tu. Okey. Yang kedua, roda surih dan kertas karbon. Maksudnya ada 2 kaedah untuk pindahkan tanda pola ni ke atas fabrik yang kita nak jahit. Okey, kat situ kita boleh dapat 2 markah. Okey, setakat ni faham tak semua? Setakat ni semua okey. Okey, nampak macam selesa. Okey. Macam okey. Okey. Okey, contoh soalan 8. Okey, ini senang sebenarnya tapi pelajar ambil mudahlah sebab dia menggunakan kalkulator. Okey, antara soalan yang ditanyakan adalah seperti ukuran pola, BMI, indeks jisim badan lah. Okey, kita nak ukur sama ada dia obes atau tidak. Okey, RDA, okey, pengiraan nilai tenaga makanan dan juga kos pengeluaran. Okey, dan pelajar wajib ingat dan hafal rumus atau formula tersebut. Okey. Okey, kita tengok soalan. Okey, jadual 8 menunjukkan kos bahan, kos upah dan kos sampingan bagi menghasilkan 10 helai rompi. Okey. Dia ada tunjukkan di sini kos bahan 250, kos upah 90, kos sampingan RM60. Okey, apa kehendak soalan dia? Berdasarkan jadual 8, hitungkan kos sehelai rompi. Dia nak sehelai rompi. Dekat sini dia cakap 10 helai. 10 helai. Okey, dia nak dapatkan kos sehelai rompi. Okey. Jom kita suruh kawan-kawan kita ni kira. Okey. Kita nak tengok jawapan mereka. Dah kira dah? Dah kira awal dah? Okey. Kita nak dengar suara Nabil lah. Nabil. Boleh tak Nabil? Boleh tak? Cuba on. Masih Alah. tidak keluar suaranya. Suara. Okey, siapa boleh? Sarah? Sarah cuba bagi cikgu rumus macam mana nak kira kos pengeluaran. Rumusnya Sarah. Rumus apa dia Sarah? Rumus dia kos Kuat sikit. pengeluaran tambah Ya. dengan kos bahan Ya. tambah dengan kos upah Ya. tambah dengan kos. Okey, betul. Okey. Okey. Dekat sini cikgu tulis 10 helai lah sebab pertanyaan dia 10 helai. Okey. Kos bahan campur kos upah campur kos sampingan. Itu dia punya rumus atau formula dia. Okey. Siapa nak bagi tahu cikgu kiraan untuk sehelai Kiraan rompi? untuk sehelai. Kiraan untuk sehelai rompi. Faiza? Faiza silakan. Faiza pun Okey. cakap kuat sikit ya Faiza. Kuat sikit Faiza. Tindakan dia. Kuat sikit Faiza. Dia jawapan dia 40. Sebab, Macam mana boleh dapat 40? Tambah semua. Tambah semua? Tergantunglah. Tergantunglah. Okey, kita terus ke jawapan lah. Tak Okey. apa. Okey, macam ni kita nak kira. Okey, setelah kita campur semua kos bahan, kos upah, kos sampingan 400,
kita bahagi dengan 10 sebab kita nak dapatkan harga sehelai rompi. Sebab harga yang dinyatakan tadi untuk 10 helai. Ya. Yang penting baca soalan dengan teliti. Ya, betul. Okey. Mudah kan? Bukan ada soalan susah pun. Ya. Tambah tolak bahagi je. Alright. Kat situ je kita dapat 4 markah. Okay. Banyak juga ya untuk soalan ni, cikgu. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Oh, rasanya dah habis dah. Okey, bahagian B. Settle bahagian A, kita masuk bahagian B. Okey, cikgu terangkan tadi. Bahagian B dia ada 4 soalan. Okey, selalunya soalan dia 2 soalan bermaklumat. Okey, dia ada bagi maklumat. Dan 2 soalan bergambar. Dia akan bagi gambar rangsangan lah untuk kita jawab. Okey, dan gambar dengan maklumat tu bukan saja dia bagi. Dia bagi tu pun ada jawapan dia dekat situ. So, pelajar kena baca dan fahamkan soalan. Okey, markah yang diperuntukkan 50 markah. Okey, 90 minit. Banyak masa tu. Satu soalan dalam 20 ke 23 minit. Okey. Dan kena jawab semua soalan. Tak boleh tinggal-tinggal. Tapi selalunya diorang suka tinggal. Okey, so rugi sebab setiap soalan tu ada 10 hingga 15 markah. Sebab kat sini kalau kita nak cari 40 markah tu dekat sini boleh. Betul. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan pertama ni jenis aplikasi. Maksudnya kita tahu dan kita faham. Okey. Selalunya dia akan tanyakan tentang faktor-faktor. Okey, kita baca soalan. Okey, contoh soalan 1. Okey, rajah 1 adalah maklumat tentang majlis perpisahan rakan sekelas 5 dedikasi. Yang ni 5 dedikasi lah. Okey, hadi yang dikendalikan oleh AJK tingkatan. Okey, ini adalah rangsangan dia lah. Okey. Tarikh 23 Januari 2021. Masa 2 petang hingga 4 petang. Tempat restoran Chicken King. Kehadiran semua murid 5 dedikasi. Pakaian casual dan sopan dan bayaran RM20 seorang. Okey. Kita tengok soalan dia. Berdasarkan maklumat yang diberi dekat atas ni, okey, terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan menu bagi jamuan itu. Okey, dekat sini dia dah tanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan menu. So dia nak itulah untuk jawapan dia lah. So macam mana kita nak ambil jawapan daripada rangsangan yang diberi. Okey. Okey, yang pertama, kena pasti kehendak soalan. Apa dia kehendak soalan dia? Okey. Majlis perpisahan rakan sekelas 5 dedikasi. Okey, yang kedua. Okey, langkah 2, kaitkan pernyataan dengan faktor yang bersesuaian. Okey, dekat sini ada faktor dia tersembunyi. Okey. Yang ketiga, tengok wajaran markah dia. 10 markah. Okey, kita tengok berapa faktor kat sini, kita dapat tahu berapa markah. Okey. Dan yang keempat, bina kotak atau ruang jawapan supaya memudahkan murid menjawab dan senang pemeriksa nak menanda. Okey, sebelum kita tengok jawapan dia, cikgu nak tanyakan berapa faktor yang pelajar kita dapat lihat daripada rangsangan ini. Beritahu berapa je dahulu. Cikgu nak tanya seorang-seorang lah. Okey, Takib, boleh beritahu tak apa dia? Satu je. Satu tujuan saja. Tak dengar. Tujuan saja. Tujuan sajian. Betul. Okey, terima kasih. Okey, tujuan sajian dia apa? Okey, tujuan sajian dia apa? Samantha? Boleh? Okey, Takib. Tujuan sajian dia apa? Perpisahan rakan sekelas adalah okey, betul. Tujuan sajian dia ini. Yang pertama. Faktor yang pertama. Okey. Okey, kita nak tengok faktor yang kedua yang pelajar dapat lihat daripada rangsangan ni. Okey, Najiha boleh tolong?
Tak bergerak Jihan semua. juga tersekat di situ. Tersekat di situ. Tak mengapa Okey. cikgu, kita teruskan faktor kedua. Okey, faktor yang kedua adalah sumber. Okey, kita Sumber. nak buat jamuan tapi Ya. dari mana kita nak dapatkan sumber? Okey, kita dapat tengok kat sini RM RM20 seorang. Betul? Kita nak buat jamuan pemisahan kena ada sumber. So ini adalah faktor yang kedua. Okey, faktor yang ketiga. Siapa nak tolong? Siapa tadi yang tersekat? Faiza. Faiza. Okey, faktor yang ketiga apa Faiza? Siapa-siapa boleh tolong? Faktor yang ketiga. Samantha tahu jawapannya? Faktor yang ketiga. Kita dah ada 1 dengan 2. Yang ketiga? Ada boleh? Mungkin kita akan kembali dengan rakan-rakan kita sebentar lagi. Mungkin cikgu boleh terus kongsikan. Alright. Faktor yang pertama tadi, Dana dah jawab. Majlis perpisahan adalah majlis tidak formal, cikgu ya? Ya, betul. Yang kedua sumbernya? Adalah bayaran RM20 RM20. seorang. Okey. Yang ketiga, apa dia cikgu? Yang ketiga adalah bilangan tetamu. Bilangan tetamu. Nisa boleh beritahu tak berapa bilangan tetamu? Semua murid, cikgu. Berapa murid tu dia tidak nyatakan. Dia tak cakap bilangan. Okey, dekat ni. Semua murid. Semua murid dedikasi. 5 dedikasi. Okey. Dah okey dah. Okey. Yang keempat, siapa boleh bagikan faktor yang keempat? Faktor keempat. Faktor keempat. Tak dapat lagi. Okey, tak apa. Saya cuba jawab cikgu ya. Okey. Saya cuba jawab. Yang keempat faktornya mungkin kat mana? waktu jamuan tu diadakan. Waktu. Ya. Mungkin itu akan mempengaruhi apa yang kita akan makan pada waktu tersebut. Kurang Salah tepat. ya? Okey, seterusnya lah. tepat. Ya. Okey, cikgu bagi ya. Okey, kegemaran. Kegemaran murid 5 dedikasi. Selalunya remaja dia suka makan apa? Makan makanan segera, cikgu. Segera. Sebab tu dia pergi jamuan dekat restoran segera. Ya. So, selalunya makan segera apa selalunya remaja? Biasalah ayam. Ayam goreng, burger dan sebagainya. fries. Kentang. Okey. Ya. Itu adalah faktor yang keempat, kegemaran. Okey, dan faktor yang kelima? Faktor yang kelima mungkin pada tarikh, cikgu. Hari Minggu, bukan ya? Bukan. Macam mana ni semua jawapan saya salah ni. Okey. Tak boleh ambil SPM saya Isnin ni. Okey, kita terus kepada jawapan sebab kita dah dapat 4 faktor. Boleh nampak kat sini. Senang kan sebenarnya? Sebenarnya kita semua ada di ambilkan situ. faktor daripada rangsangan yang diberi. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, tadi kita dah tujuan. Okey, bilangan, sumber, kegemaran, lagi satu tadi keperluan. Okey, dah senaraikan faktor dekat kotak jawapan, kita just bagi keterangan. Keterangan tu kita ambil daripada rangsangan tersebut. Daripada rangsangan, baik. So, kita tengok tadi. Okey, markah ada 10. Ya. Kita punya faktor ada berapa? 5. 5. Jadi setiap satu tu satu keterangan. Satu faktor, satu keterangan. 5 faktor, 5 keterangan. Cukup jadi tak 10 markah? Okey, senang yang ke tak? penting perhatikan betul-betul soalan. Rangsangan yang diberi insya-Allah senang nak menjawabnya. Saya pun tadi agak-agak je. Adalah sedikit-sedikit yang kena tu kan. Harap dapatlah markah dan diharapkan penonton di rumah pun masih kekal mengikuti pembelajaran kita, sama-sama buat aktiviti dan buat soalan di rumah. Baiklah, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kekal fokus di Road to Success SPM 2020 di mana hari ini kita mengulang kaji Sains Rumah Tangga Kertas 1. Sebelum tu Nisa nak ingatkan sekali lagi, jangan lupa kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada. Cuci tangan dengan kerap, jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan pakai pelitup muka di mana sahaja anda berada. Sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah cikgu, tadi kita sudah pun merangkumi soalan-soalan bahagian A dan kita telah masuk bahagian B dan kita telah jawab beberapa soalan. Apa yang Nisa salah tu jangan ikut ya, ambil yang betul saja. Jangan lupa untuk ambil nota mengenai kita punya ulang kaji pada hari ini. Silakan cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk soalan kedua bahagian B. Ya. Okey. Ini adalah soalan berbentuk penilaian. Maksudnya dia ada bagi 2 gambar. Maksudnya kita kena banding bezakan dia dan pilih mana yang terbaik. Okey, kita tengok soalan.
Okey, maklumat di bawah adalah tentang Encik Zainal yang ingin membeli sebuah rumah idamannya. Okey, Raja di bawah menunjukkan 2 iklan rumah. Okey, sebelum tu kita tengok keterangan untuk Encik Zainal. Okey, Encik Zainal bekerja sebagai doktor. Okey, gaji Encik Zainal RM10,000. Okey, mempunyai seorang isteri dan 4 orang anak yang masih bersekolah. Okey, dan bapanya juga tinggal bersamanya, okey, yang sedang sakit. Okey, ini adalah keterangan pasal keluarga Encik Zainal. Okey, kita tengok rangsangan gambar. Kat sini dia bagi 2 iklan rumah. Okey, satu taman kenanga, satu taman anggrek. Okey, kita tengok keterangan untuk taman kenanga. Okey, banglo setingkat. Okey, 4 bilik dan 3 bilik air. Okey, bayaran bulanan rumah RM2,000. Okey, dan infrastruktur yang ada berdekatan dengan rumah adalah seperti sekolah, kedai, balai polis, hospital dan taman rekreasi yang jaraknya 3 km sahaja. Okey, kita tengok rangsangan untuk taman anggrek. Okey, banglo 2 tingkat, 5 bilik tidur dan 3 bilik air. Okey, bayaran bulanan RM3,000. Okey, mahal sikitlah daripada taman kenanga. Okey, dan infrastruktur yang ada berdekatan rumah, pasaraya dan juga balai bomba. Tapi jarak dia pun jauh sikit, 8 kilometer. Okey, ditanyakan soalan, kita tengok soalan dia. Berdasarkan maklumat pada rajah itu, terangkan faktor pemilihan tempat kediaman yang perlu dipertimbangkan oleh Encik Zainal. Okey, dia punya proses dia sama juga macam soalan 1 tadi. Okey, yang pertama kita kenal pasti kehendak soalan. Soalan dia nak apa? Faktor pemilihan tempat kediaman. Okey, pelajar boleh gariskanlah. Okey, jangan segan untuk menggaris. Okey, yang kedua, kenal pasti faktor yang berkaitan. Okey, dekat sini dah ada dah. Faktor dia tersembunyi. Kena cari. Okey. Yang ketiga, lihat wajaran markah. 12 markah. 12. Okey, oleh sebab perbandingan dia banyak sikitlah. Okey, dan yang keempat sama juga macam tadi, bina kotak atau ruang jawapan. Okey. Pelajar kita pun dah kembali. Okey, tak sabar-sabar rasanya. Tak sabar cikgu nak bertanya. Diharapkan rakan-rakan kita dah bersedia. Sama macam tadi, cikgu nak tanyakan faktor. Okey, boleh tak siapa-siapa bagi tahu satu faktor daripada rangsangan yang diberikan? Siapa boleh? Untuk Encik Zainal memilih. Encik Zainal. Silakan. Siapa? Nabil ya tadi angkat tangan. Siapa tadi? Nabil ya. Jangan lupa. Okey, Nabil. Buka mikrofonnya. Cakap kuat sikit. Dengar suara Nabil. Okey, satu faktor Nabil. Faktor pertama, keperluan. Keperluan. Okey, terima kasih Nabil. Terima kasih. Dengar apa suara Nabil ya. Keperluan. Suara emas ni dari tadi tak keluar cikgu akhirnya. Okay. Baiklah, terima kasih. Okey, keperluan. Okey, kita tengok keperluan Encik Zainal. Dekat mana keperluan dia? Isteri dengan 4 orang anak dan bapa yang tinggal bersamanya yang sakit. Okey. Okey, faktor yang kedua. Siapa boleh bagi faktor yang kedua? Siapa boleh jawab faktor kedua? Siapa? Samantha, silakan. Samantha? Pendapatan. Okey, terima kasih Samantha. Terima kasih Samantha kerana tidak lupa turn on mikrofon kali ini. Okey, pendapatan kita tahu Encik Zainal gaji dia RM10,000. Ini faktor yang kedua. Okey, faktor yang ketiga. Apa dia? Siapa angkat boleh tangan tolong? siapa nak jawab? Siapa boleh jawab faktor ketiga? Dapat E tak? Nadia pula. Daniel, maaf. Daniel, siapa pula Nadia? Daniel. Top scorer kita. Silakan. Okey. Infrastruktur. Nisa boleh tahu tak mana infrastruktur dia? Dekat, kejap. Saya cuba jeling. Dekat hospital? Dekat sinilah. Sekolah. Kan, sekolah dengan dekat sini kan? Ya. Alright, itu adalah faktor dia. Okey. Cukup 3 faktor sebab setiap faktor satu keterangan kita ada 2 gambar. So,
6 campur 6 jadi 12 markah. Kita tengok jawapan dia. Okey. Dia kena ada untuk Taman Kenanga dan juga Taman Anggerik. Dan kita kena pastikan ya untuk jawab dengan betul. Okey, faktor dia mesti sama kedua-dua belah. Jangan kepulauan sini pendapatan ke atas. Infrastruktur kat sini dia tak sama, dia kena sama kiri kanan. Sebab kita nak bandingkan. Ya, betul. Okey, keperluan. Okey. Memenuhi keperluan Encik Zainal sebab dia mempunyai ayah yang sakit dan tidak sesuai berada di tingkat atas. Okey. Untuk Taman Anggerik, okey, yang rumah banglo 2 tingkat tadi tu, okey, tidak memenuhi keperluan Encik Zainal kerana ayahnya yang sakit dan tidak sesuai tinggal di tingkat atas. Kerana rumah yang pertama tu dia setingkat je. Ya, dia setingkat saja. Sebab kita pun dah dapat macam dah tahu je mana rumah dia nak pilih kan. Okey, kita tengok pada faktor yang seterusnya. Okey, pendapatan. Okey. Kita buat satu keterangan dekat Taman Kenanga, satu dekat Taman Anggerik. Okey, jawapan dia sesuai dengan pendapatan Encik Zainal kerana mampu membayar ansuran rumah. Okey, ansur rumah dia 2,500. Gaji Encik Zainal 10,000. Mampu kan? Okey, untuk yang Taman Anggerik tidak sesuai kerana ansuran rumah mahal dan Encik mempunyai tanggungan yang ramai. Inilah termasuk anak isteri dia tadi dengan 4 orang anak dia bersekolah dan bapanya yang sakit. Maybe kos untuk rawatan tu tinggilah. Okey. Okey, kita masuk faktor yang ketiga, infrastruktur. Okey, kita dah tengok tadi. Okey, Taman Kenanga dengan Taman Anggerik infrastruktur macam mana? Okey, kemudahan dekat Taman Kenanga, kemudahan dia banyak, betul tak? Betul. Ada sekolah, ada hospital, ada balai dan dia juga dekat 3 km tak silap tadi. Okey. Manakala Taman Anggerik infrastruktur dia kurang, ada 2 kan tadi. Dan jauh. 8 km tadi jaraknya. Okey. Jadi di sini dah dapat 12 markah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ke darab 2, 12 markah. Senang tak? Setakat ni okey ya kawan-kawan semua. Senang kan nak skor? Boleh kan dapat full mark? Boleh, asal mental bagi thumbs up. Senang ni. Alright. Okey. Okey, lepas tu soalan kedua ni dia selalu akan bertanyakan dia tanyakan kita pilih mana yang paling sesuai dengan keluarga Encik Zainal. Okey, sebab dia ada bagi 2 gambar yang berbeza kan, justru kita pilih untuk keluarga Encik Zainal berdasarkan rangsangan yang diberi. So jawapan dia apa? Agak-agak siapa boleh bagi jawapan? Taman apa tadi? Taman apa yang sesuai untuk keluarga Encik Zainal? Sarah? Boleh? Silakan Sarah. Kuat sikit. Taman Kenanga. Taman Kenanga. Okey, berdasarkan faktor yang kita dah nilai itu, kita tahu Taman Kenanga adalah yang terbaik. Lebih sesuai. Okey, senang kan nak pilih sebab faktor dia. Okey. Jangan pula tengok alah gaji 10,000, 3,000 boleh bayar ni. Kena kira faktor-faktor yang lain. Okey, soalan yang seterusnya. Berikan 2 faktor keselesaan tempat kediaman. Selalunya soalan yang seterusnya, lepas soalan yang utama tu, selalunya dia akan berkaitan dengan tajuk tersebutlah. So macam ni dia tanya pasal faktor keselesaan tempat kediaman. Okey, pelajar dah hafal dah. Ada 6 faktor keselesaan tempat kediaman. Tapi dia minta 2 sahaja. So kita bagilah mana-mana jawapan. Okey. So kita boleh bagi pengudaraan dan juga pencahayaan. Okey, mana-manalah salah satu antara 6 tersebut. 2 markah, 1 markah, 3 markah. Okey, yang tadi tu yang faktor berapa? 12. 12 semua sekali? 15 markah. Banyakkah markah? Okey. Banyak. Okey, rasa-rasa bolehlah semua. Okey. Okey, kita masuk soalan jenis mencipta ataupun kreativiti. Okey, ini lebih kepada melakar lah. Okey. Koperasi sekolah anda julung kalinya akan mengeluarkan produk berasaskan hasil bijirin. Okey, anda sebagai ahli kelab koperasi
sekolah dikehendaki menghasilkan label makanan untuk produk itu. Lakar dan label makanan yang kreatif untuk produk itu yang mengandungi maklumat mengikut peraturan makanan 1985. Okey. Pun sama juga macam tadi. Okey, yang pertama kita kena pasti kehendak soalan. Apa kehendak soalan dia? Okey, cikgu dah bagi jawapan tadi kan? Okey. Kehendak soalan dia, okey. Label produk. Kena menghasilkan label makanan produk yang berasaskan hasil bijirin. Okey. Okey. Langkah kedua, wajaran markah 10 markah. Banyak markah bahagian B ni, okey. Sayang kalau kita tak jawab. Okey, dan langkah ketiga, kita lakar label dan masukkan maklumat pada label makanan. Okey. Mengikut peraturan-peraturan makanan 1985 yang telah dinyatakan dalam soalan. Itu yang perlu diberi perhatian. Ni kadang-kadang ada kehendak yang spesifik ada di dalam soalan. Okey, so soalan ni kalau kita tak ingat pun, kita tengok label makanan pun kita tahu apa maklumat. Ya, betul dekat cikgu. Makanan tu, betul tak? Kalau tiba-tiba start kan masa jawab soalan kan. Okey, dekat sini cikgu senaraikan 6 maklumat dia. Okey, sebenarnya dia ada 9. Tapi cikgu masukkan 6 sebab markah dia 10 markah je. Okey, macam ni kita dapat 10 markah, kita tunjuk kat sini. Okey, ini adalah contoh pembungkusan lah. Okey, terpulang pada pelajar nak buat apa, kotak ke, plastik ke apa, sebab ini adalah soalan berkenaan dengan mencipta. Kreativiti. Okey, pelajar boleh meluahkan apa saja idea. Okey, cikgu nak tanyakan kepada pelajar, okey, apa dia maklumat yang kita perlu tulis pada label? Label. Okey, cuba bagikan satu. Takib. Dia dah angkat tangan dulu, cikgu. Silakan. Okey. Logo Halal Jakim. Logo Halal Jakim. Okey, logo Halal Jakim. Mana-mana produk makanan kita mesti jumpa logo. Ya, betul. Betul. Halal Jakim. Okey, kat sini cikgu ada contoh pembungkusan. Ya. Okey, lepas kita lakar label, kita labelkan maklumat dia. Logo Halal Jakim. Ya. Jangan lupa label. Okey? Label biarlah jelas ya. Jangan tersorok-tersorok. Betul. Okey. Seterusnya, siapa nak jawab maklumat yang kedua? Maklumat yang perlu ada pada pembungkusan. Najiha, silakan. Ya? Jenama. Okey, kita tengok jenama. Betul lah, jenama kan? Okey. Kita ambil dan kita rasa-rasa kat mana jenama? Dekat kek sedap vanila. Kek sedap. Ya. Okey, kita labelkan. Senang kan? Okey. Yang ketiga pula, siapa boleh jawab? Yang ketiga, siapa nak jawab? Maklumat nombor 3. Silakan Samantha. Komposisi makanan. Komposisi makanan. Betul. Okey. Betul. Kita labelkan pada komposisi makanan. Di sini. Alright. Okey, settle 3. Ada lagi 3 lagi. Siapa boleh jawab? Siapa lagi nak jawab? Nombor 4. Nabil, silakan Nabil. Okey, Nabil aktif. Alright, Nabil. Apa dia? Tarikh luput. Tarikh luput. Okay. Ini penting. Jangan penting, kan? Nanti orang beli makanan kita sakit perut pula, cikgu. Betul. Okey, tarikh luput dekat sini. Di bahagian kita atas. Boleh labelkan dia. Alright, jangan lupa labelkan. Lukis lawa-lawa lupa labelkan. Ya. Okey. Okey, maklumat yang kelima. Siapa boleh tolong? Faizan dengan Sarah tak jawab lagi. Sarah. Silakan Sarah. Okey. Kod bar. Okey, mana kod bar? Okey, dekat sini kod bar. Betul. Okey. Okey, Bagus, kawan-kawan kita.
Dan yang akhir sekali. Akhir sekali, silakan Faiza. Berikan jawapan Faiza. anda. Tak sabar Faiza. Okey, apa dia Faiza? Nama dan alamat pengilang. Ya. Apa dia? Dah lanjut. Nama dan alamat pengilang. Pengeluar. Ataupun pengeluar. Ya. Okey, kita labelkan. Okey, Terima kasih lengkaplah kawan-kawan kita semua. punya label makanan. Okey. Alright. Jadi ini mengikut kehendak soalan, iaitu maklumat yang perlu ada mengikut peraturan-peraturan makanan 1985 tadi. Ya, betul. Jadi adik-adik telah menjawab dengan betul. Betul. Okey, cara pemarkahan dia 10 markah tadi kan cikgu nak tunjukkan. Okey, lakaran kita lakar je label ni, kita dapat 1 markah. Okey, kita labelkan dalam ni kita dapat 1 markah. Kreativiti pada kita punya lakaran 1 markah. Bahasa kita 1 markah. Dan maklumat yang 6 tadi 6 markah. So, semua sekali 10 markah. Mudah. Lukis label saja dah 1 markah, cikgu. Ya. Lukis bungkusan Kosong saja pun dapat 1 markah. Wah. Tapi janganlah kosong. Tapi janganlah kosong ya. Janganlah Okey. label tu kosong. Orang pun tak tahu produk apa yang mereka beli ni. Betul. Jadi lakat dah dapat 10 markah kat situ. Banyak tu. Senang. Lukis tu tak apa. Kalau tak cantik pun janji faham. Okey. Okey, boleh Okey, soalan yang keempat. Okey. Ini pun berbentuk mencipta ataupun kreativiti. Cikgu tekan kat sini sebab soalan mencipta kreativiti ni dia senang sebab dia ulang-ulang 3 bentuk saja. 3 bentuk saja. Sama ada kita buat label makanan yang tadi tu. Okey, pakaian chef ataupun pramusaji. Baik. Macam ni, kat depan kita ni pakaian chef. Saya kenapalah abang ni dia tadi beri kat sini. Contoh abang nak rumahnya. kenalkan. Okey. Pakaian chef dengan pramusaji. Dan yang ketiga, style pakaian. 3 tu diulang-ulang saja untuk bahagian kreatif dengan mencipta. Baik. Okey, kita tengok soalannya. Puan Siti ingin membuka sebuah restoran di pusat bandar Mutiara. Okey, beliau bercita-cita untuk memajukan sebuah restoran sehingga menjadi terkenal. Bantu Puan Siti untuk membuat 1 reka bentuk pakaian yang selamat dan sesuai untuk chef di restorannya. Okey, soalan dia, lakar dan labelkan. Okey, lakar lagi. Sama juga. Lukis lagi. Okey, pada kroki yang disediakan. Kroki ni template lah. Okey, template. Okey, kita tengok macam mana. Okey. Dekat sini cikgu bagi tahu cara-cara nak lukis pakaian chef ni pada kroki yang disediakan. Selalunya soalan dia akan sediakan kroki. Okey, so kita gunakan kroki tu. Macam mana kita nak buat? Kita letak kroki tu di atas kertas kosong dan tekap bahagian luaran saja. Maksudnya kita keliling ni je. Kita kroki ni kat atas, kertas kosong dekat belakang. Kita tekap saja. Bila tekap dekat belakang tu akan keluar bentuk luaran badan kan? Itu adalah hasilnya. Okey, lepas tu lakar reka bentuk pakaian chef yang selamat pada kroki yang ditekap. Okey, kita masukkan reka bentuk pakaian. Okey, contoh daripada atas sampai ke bawah. Okey, dan akhir sekali kita labelkan. Okey, ni pun mudah. Okey. Kita tengok pada cik abang kita sebelah ni. Ya, cik abang yang dari tadi berdiri tegak. Saya kata dia nak masakkan saya sesuatu. Itulah. Okey, kita tengok macam mana kita nak labelkan. Kalau cikgu lah ikut kebiasaannya, kita label daripada atas ke bawah. Supaya mudah, tak tertinggal lah. Okey, mula kita. Okey, ni apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Ni apa? Apakah itu? Apakah itu? Cepat. Nak dapat A kan? Senang ni nak dapat markah. Senang. Lukis-lukis je. Okey, silakan Sarah. Apa dia? Topi chef dia cakap. Topi chef. Betul kita ke, tengok. cikgu? Topi chef. Betul. Topi chef. Kita jawab topi chef. Kita labelkan topi chef. Dan kita bagi ciri dia. Tinggi dan berlubang di atas seperti abang kita kat sebelah ni. Alright.
Okey, yang kedua, siapa boleh labelkan? Yang kedua, Okey, silakan cepat. Daniel. Scarf leher. Scarf leher. Okey, kedua scarf leher. Scarf leher. Lepas tu kita tulis sikit ciri dia, fabric, kapas. Supaya apa tadi? Supaya Ingat dia lagi menyerap tak? peluh. Menyerap peluh, Ya. selesa. Okey, betul. Dye. Okey, Nisa pun dah terror dah. Okey, yang ketiga apa? Siapa boleh jawab ketiga? Siapa boleh jawab? Okey, Nabil. Ya, Aktif boleh. betul dia sejak dia comeback ni, cikgu. Tak sabar. Okey, Nabil. Silakan. Baju chef. Baju chef, betul. Okey, baju chef berlengan panjang warna putih seperti pada patung kat sebelah ni. Okey, next. Siapa boleh jawab? Ni apa? Silakan Najiha. Okey, Najiha. Ya? Kuat sikit. Apron. Apron. Okey, betul, apron. Apron, tulis itu fabric kapas gelap. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya, siapa nak Siapa jawab? boleh? Samantha, Okey, silakan. Samantha. Seluar panjang. Seluar panjang. Okey, kita bagi dia ciri dia fabric kapas tebal. Okey, yang akhir sekali apa dia? Akhir siapa sekali, boleh jawab? siapa boleh jawab? Faiza? Manis je Faiza tersenyum tersengih. Tahu ke jawapannya Faiza? Faiza apa dia? Kasut. Kasut. Bertutup. Alright. Ya. Okey, kita tengok. Kasut bertutup, ciri dia bertapak getah. Untuk memastikan daripada tergelincir. Tergelincir di dapur. Okey, okey, untuk alakaran sama juga macam label tadi, tak ada keperluan untuk kita mewarna. Tapi kalau kita nak cakap warna dia, kita just bagi tahu warna hitam dan warna lain-lain. So tak perlu warna lah. Kalau nak color pun pakai pensel pun boleh. Betul. Okey. So jawapan dia kita dah ada lengkap. Okey. Sama juga macam patung ni. Okey. Kalau macam ni lah jawab kan rakan-rakan semua confirm bahagian tadi A. Penuh. Bahagian B mesti full. Saya pun sebenarnya macam kenal baju ni. Macam baju adik saya belajar jadi peramusaji. Oh, ya ke? Macam ni lah rupanya ya. Alright. Okey, seterusnya soalan yang anak soalan dia mesti berkaitan. Okey. Nyatakan 4 kepentingan menjaga kebersihan diri dalam penyediaan makanan bagi pengendali makanan. Okey. Kita teruskan jawapan dia. Okey, yang pertama meningkatkan diri pekerja, keyakinan diri pekerja, kepuasan kepada pelanggan, meningkatkan pendapatan syarikat dan akhir sekali pencegahan daripada pelbagai jenis penyakit. So kita akan dapat 4 markah. Alright. Okey, selesailah sudah kita punya latih topi SRT. Okey. Setakat ni okey ya. Semua kawan-kawan semua mengikuti soalan-soalan latih tubi. Thumbs up semua. Thumbs up semua. Yang di rumah pun diharap mengikuti. Ya. Alright. Okey. Cikgu nak bagi tips lah sedikit. Silakan cikgu. Untuk paper yang terakhir bagi mereka ni. Ni paper terakhir ni. Memang tinggal selai je baju dia kat rumah kan. Ya. Okey. Seminggu sebelum peperiksaan ataupun beberapa hari sebelum peperiksaan. Okey. Cikgu rasa buku teks tu dah boleh tolak tepi kot. Okey, kita hafal nota je dengan kata kunci. Macam faktor-faktor tadi kan. Faktor-faktor, okay, ciri-ciri, baju chef tu nak label apa, label makanan tu apa. Ingat tu je. Ulang-ulang latih tubi tu baca balik. Okey, sehari sebelum peperiksaan, okey, pastikan alat tulis dibawa lengkap. Macam kalkulator, jangan tinggal. Ya. Okey. Pen, pensel dan sebagainya. Cikgu nak ingatkan, tolong bila tulis tu pekat sikit, especially dekat bahagian lakaran. Takut tak nampak. Yeah. Okey, yang kedua dokumen pengenalan diri bawa, IC, okey, slip semua bawa. Okey, masa dalam dewan peperiksaan tolonglah bertenang. Tak payah nak gopoh sebab kita ada 2 jam lebih. 2 jam 30 minit. Betul. Okey, yang kedua jangan gopoh semasa baca soalan. Okay, sebab kita banyak masa. Baca soalan, fahamkan, baru kita keluarkan jawapan. Okay, especially bahagian B. Banyak markah dekat situ. Okey, yang ketiga,
Bergerak ke soalan seterusnya. Kalau kita terlupa, tiba-tiba blank kan? Okey, janganlah duduk kat situ. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, bila dah ingat balik, kita undur balik. Undur balik. Okey, supaya tak membazir masa. Okey, dan yang akhir sekali macam biasa, semak jawapan, jangan ada yang ketinggalan. Dan pastikan betul lah sebelum kita hantar. Pastikan betul-betul lah kita puas hati sebelum hantar. Okey, itu sajalah. Banyak sebenarnya yang cikgu dah kongsikan. Tapi cikgu, saya pula ada beberapa soalan. Boleh cikgu? Kita ada masa lagi, kita berbual dulu cikgu ya. Boleh. Mata pelajaran ni ramai yang rakan-rakan cakap mudah kan. Mereka pun tak apalah, ambil mudahlah. Mungkin cikgu boleh kongsikan sesuatu ataupun kata-kata untuk mereka. Bagi pelajar yang murid-murid yang suka nak ambil mudah. Tak kira lah sama ada kertas peperiksaan sains rumah tangga atau kertas peperiksaan yang lain. Dia sebenarnya mudah tu kalau baca. Kalau tak baca, of course memang tak boleh jawab. So memang kena ulang kaji dan baca. Sebab contoh macam soalan SRT ni, dia lebih kepada fakta. Okey, kena ingat dan juga hafal. So memang dia punya tips dia memang kena baca, ulang-ulang dan banyakkan latihan. InsyaAllah kita akan semua akan dapat A lah. InsyaAllah. Kawan-kawan semua nak dapat A kan? Anggut senyum je semua. Ya, nak dapat A. InsyaAllah. Jadi usaha pun kenalah seiring. Mungkin kita boleh berbual dulu dengan kawan-kawan kita. Kenapa tadi saya nampak Sarah yang senyum, Samantha yang kat tangan dia keluar dekat Sarah. Semua ni di sekolah ke? Ya, semua dekat lab ICT. Semua dekat makmal masing-masing. Ya. Mereka ni semua satu kelas cikgu ya? Ya, satu kelas. Semua ada satu dua kelas, campurlah. Ada, ya. Mungkin kawan-kawan boleh berkongsi tips dan saya nak tanya kejap ya. Saya rasa saya nak tanya Nabil lah. Nabil tadi dia masuk lambat sikit kan, kita tanya dia. Nabil, dalam banyak-banyak bab atau topik subjek sains rumah tangga ni, mana satu topik yang Nabil rasa kacang ni? Boleh skor. Atau topik kegemaran lah. Boleh kongsikan tak, Nabil? Boleh. Apa rasa-rasa topik atau bahagian yang Nabil rasa senang ni, boleh buat ni? Apa Nabil? Dia pula, alamak. Topik apa? Mungkin Nabil. Semua dia suka cikgu. Mungkin dia suka semua. Saya suka semua. Macam mana saya nak pilih satu? Susahlah soalan Kak Nisa lagi susah daripada SPM. Macam tu ke Nabil? Rasa-rasa mana yang kita telah ulang kaji setakat ni, mana Nabil rasa boleh, paling boleh, confident, yakin nak jawab? Pilih je mana-mana, tak apa. Okey, Nabil. Kalau bab tu, bab yang tentang logo-logo. Logo-logo. Kenapa Kenapa rasa senang kat situ? Kalau dia bukan logo, dia macam ada yang mengira tu lah. Mengira. Oh, Nabil suka matematik ke? Lebih kurang lah. Mungkin boleh belajar mengira dengan Daniel sebab apa? Daniel tadi ada melakukan perniagaan dia, kira duit dia. Daniel macam mana subjek? Adakah ambil subjek sains rumah tangga ni membantu Daniel dalam perniagaan? Membantulah juga. Membantu daripada segi apa tu? Kira duit. Kira duit, dia anggap je cikgu. Bab duit memang suka. Bab duit semua orang suka, cikgu. Cikgu pun suka. Cikgu pun suka, saya pun suka, semua rakyat Malaysia pun suka. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini mungkin boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Bukan setakat nak jawab soalan peperiksaan saja, cikgu kan? Betul. Okey, yang lain mungkin boleh kongsikan Nisa nak tanya. Siapa lagi nak tanya ni, cikgu? Cikgu agak-agak siapa? Kita bertanya. Saya nak tanya, mana bab yang mereka rasa agak sukar? Mungkin daripada tadi ada yang mengenai pola pakaian, menjahit, memasak, nutrisi dan sebagainya. Tak semestinya daripada apa yang kita belajar sepanjang episod ni. Mungkin siapa boleh kongsikan? Samantha boleh kongsikan tak? Dalam banyak-banyak topik kan, mana yang paling sukar Samantha nak jawab? Dia fikir. Tentang makanan. Makanan. Kenapa tak suka makan ke Samantha? Suka, tapi rasa agak sukar. Cikgu, macam mana kita nak tolong ataupun bantu rakan-rakan kita, murid-murid ni untuk tackle bahagian yang mereka paling lemah?
Tips dia senang je. Banyakkan soalan latih tubi. Latih tubi. Supaya diorang biasakan dengan soalan tu. Okey. Banyakkan latih tubi. Memang tu je cara. Itu je caranya, latih tubi. Kalau tak berlatih, tidaklah dapat menjawab soalan tersebut. Yang penting yang kita belajar sepanjang hari ini adalah untuk baca soalan dengan teliti, ambil masa, jangan terlalu lama tapi jangan terlalu singkat, ambil masa, jawab soalan, baca soalan, kena pasti kata kunci atau kehendak soalan, kemudian kita tengok soalan-soalan dan markah. Kalau markah tu banyak, mungkin banyaklah sikit nak kena jawab. Kalau markah tu sikit, mungkin kita dah tahu dah, banyak ni sahaja yang kita boleh jawab. Yang lain-lain tu jangan gelak-gelak dulu ya Nisa, kita ada masa lagi. Kita boleh berbual lagi sedikit lagi masa, cikgu. Ya. Mungkin siapa yang nak jawab ya? Najihah. Najihah mungkin boleh kongsikan last terakhirlah Nisa nak tanya. Rasa-rasa boleh skor tak untuk Isnin ini 22 Mac ini insya-Allah? InsyaAllah boleh ya. Jangan lupa untuk ulang kaji. Ada masa berapa hari lagi cikgu? 3 hari. Esok kelas tambahan orang. Ada lagi kelas. Esok ada kelas tambahan mereka. Dan jangan lupa Road to Success hari Ahad ini ada pecutan akhir. Dengan Wani Kerry. Macam mana Wani Kerry? Baiklah. Sebelum tu cikgu kata-kata akhir. Untuk seluruh pelajar, murid-murid yang akan mengambil kertas peperiksaan Sains Rumah Tangga kertas 1 pada Isnin 22 Mac ini. Okey, terima kasih. Kata-kata saya, sebenarnya anda ni memang dah cemerlang. Okey, calon yang memang tabah sepanjang musim COVID ni. Ya, betul cikgu. Banyak rehat, okey, banyak ulang kaji, banyak ber-PDPR dengan cikgu. Masa pun panjang, exam pun lambat. So cikgu rasa batch ni memang batch yang istimewa lah bagi cikgu. Dan cikgu doakan semua boleh menjawab nanti masa peperiksaan dan insya-Allah lah dengan kerja keras kamu boleh dapat A, cemerlang. Boleh dapat A, yakin diri dan batch ini merupakan batch terakhir yang akan menjawab SPM dalam silibus KBSM cikgu ya. KSSM. Baiklah. Rakan-rakan di rumah, jangan lupa untuk kekal mengulang kaji, tonton episod-episod Road to Success untuk mendapatkan tips ulang kaji, latih tubi dan sebagainya. Dan kita mendoakan anda semua dapat menjawab dengan tenang, dengan hatinya terbuka. Dia macam orang kata tak tergapar-gapar lah. Jangan lupa untuk mendapatkan sebanyak markah yang boleh. Terima kasih kerana menonton selama 1 jam 30 minit bersama saya Nisa. Terima kasih Cikgu Farhana dan rakan-rakan dari SMK Sungai Ramah semua. Okey. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perjuangan buat calon-calon SPM. Saya Fizwani binti Muhammad Sarkawi merupakan ibu kepada salah seorang calon SPM iaitu Hazwani Umairah binti Hazlan. Saya mendoakan semoga anak-anak yang sedang menduduki peperiksaan SPM dikurniakan ketenangan, keselamatan, celik mata hati dan juga diberikan ilham yang bernas ketika menduduki peperiksaan SPM. Banyakkan berdoa kepada Allah agar segala usaha selama ini diberikan kejayaan yang cemerlang dalam SPM. Anggaplah cabaran kalian ketika dunia dilanda COVID-19 ini sebagai suatu peperangan dalam hidup. Persediaan, kesabaran, ketabahan, keyakinan disulami dengan doa juga tawakal adalah kunci kepada kemenangan kalian. Ingat, tiada yang mustahil. Teruskan usaha anda. Semoga kecemerlangan milik anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zaimah binti Alias, ibu pada salah seorang calon SPM 2020, Afiq Luqman bin Bahari, dan juga seorang pendidik pada calon-calon SPM 2020. Besarlah harapan saya agar mereka semua dapat menjawab dengan sebaik mungkin dalam SPM 2020 ni, walaupun mereka terpaksa mendepani dengan cabaran COVID-19. Semoga anda semua kekal sihat dan juga berjaya dengan cemerlang dunia dan akhirat.